askar simpanan bertugas juga rampas ratusan ekar tanah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sekurang-kurangnya 95 rakyat Palestin terbunuh akibat serangan berterusan tentera Zionis di seluruh semenanjung Gaza sejak awal pagi semalam. Hampir 290 lagi cedera dalam tempoh yang sama. Mangsa yang meninggal dunia termasuk 12 orang yang sedang mendapatkan bantuan. Sejak Oktober 2023 hingga kini, lebih 63,000 rakyat Palestin maut diserang Israel, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Sementara itu, Israel memanggil puluhan ribu askar simpanan untuk memperkukuh kekuatan ketenteraannya menjelang serangan besar-besaran ke atas bandar Gaza. Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dilapor menyatakan kira-kira 40,000 anggota simpanan akan digerakkan dalam fasa pertama. Tentera Zionis mendedahkan visual yang menunjukkan persiapan pasukan simpanannya untuk melaksana misi jahat itu. Kepulan asap dilihat di semenanjung Gaza ketika persiapan itu dilakukan. Penglibatan pasukan simpanan tersebut akan meningkatkan jumlah anggota tentera Israel untuk menawan bandar Gaza. Dalam pada itu, konvoi kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF yang dalam perjalanan ke Gaza dilapor berdepan dengan beberapa drone ketika melalui perairan berhampiran Barcelona, Spanyol. Ia menimbulkan kebimbangan baharu mengenai keselamatan misi berkenaan. Menurut bernama yang memetik sumber daripada Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, pemilik drone tersebut tidak dapat dipastikan. Selain kebimbangan keselamatan, flotila itu juga berdepan cabaran cuaca termasuk ribut petir. Ia mengakibatkan kelewatan tiba di destinasi dijadualkan. Perkembangan di tebing barat, Israel merampas lebih 112 ekar tanah Palestin di kawasan itu bagi tujuan perluasan penempatan haram yang melibatkan tanah di Bandar Jid, Farata di timur Qalqilia serta Til di barat Nablus. Suruhanjaya Penentangan Penjajahan dan Tembok Palestin CWRC menegaskan tindakan berlaku ketika rejim Zionis mempertimbang rancangan menjajah sepenuhnya wilayah berkenaan. 20 Ogos lalu, Israel meluluskan projek penempatan mega yang dikenali sebagai E1 bertujuan membahagikan tebing barat kepada dua bahagian. Perdana Menteri sementara Thailand Phumtham Wechayachai telah memohon perkenan Raja Vajiralongkorn untuk membubarkan parlimen yang dibuat di tengah-tengah proses pemilihan pemimpin baharu negara itu selepas Mahkamah Perlembagaan menyingkirkan Patan Tan Shenawat daripada jawatan Perdana Menteri. Phumtham Wechayachai daripada Parti Pheu Thai memohon pembubaran parlimen selepas gagal mendapatkan sokongan majoriti bagi membentuk kerajaan. Ini kerana parti pembangkang terbesar iaitu Parti Rakyat yang menguasai hampir 1/3 kerusi Dewan Rendah memutuskan untuk menyokong Ketua Parti Bum Jai Thai Anutin Chamvirakul sebagai Perdana Menteri Thailand seterusnya. Anutin dalam sidang media khasnya memaklumkan sokongan itu bersyarat iaitu parlimen mesti dibubarkan dalam tempoh 4 bulan. ผมขอยืนยันว่าพวกเราทุกคนในที่นี้จะไม่ทำให้เจตนารมณ์และความเสียสละของทุกท่านสูญเปล่าและจะรักษาข้อตกลงทั้ง5ข้อนี้ที่ให้ไว้กับพรรคประชาชนตลอดระยะเวลา4 เดือนนับตั้งแต่เราจะเข้าไปทำงานในฐานะรัฐบาล Anutin pernah memegang portfolio timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kesihatan. Perkembangan protes di Indonesia, Suruhanjaya Asasi Manusia Kebangsaan Republik itu memaklumkan sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh sepanjang minggu lalu. Ketua Suruhanjaya tersebut, Anis Hidayah, mendedahkan kematian itu dilaporkan di Jakarta, Makassar, Papua dan beberapa lokasi di Jawa Tengah. Dalam tempoh tersebut, lebih 900 individu cedera dan ribuan lagi ditahan.
NGO Hak Asasi Manusia Kontras pula melaporkan sekurang-kurangnya 20 orang masih hilang. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa siasatan dilakukan terhadap dakwaan penggunaan kekerasan melampau oleh pasukan keselamatan Indonesia semasa protes tersebut. Potensi pelaburan hampir RM1 bilion berjaya diraih menerusi lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China yang berakhir hari ini. Ia membabitkan pelbagai sektor terutama kimia dan telekomunikasi. Dari segi ekspor juga, pencapaian hasil utama itu adalah potensi pembelian dari Malaysia. Dari potensi ekspor kita lebih kurang RM180 juta untuk JD.com contohnya, dan satu lagi ialah kita juga membawa dan untuk berjumpa dengan China Semiconductor Industry Association, dan di sana kita juga telah berbincang dengan Madrid. Dia ada potensi ekspor juga sebanyak RM2.2 bilion dalam tempoh 1-2 tahun akan datang, kerana sektor semiconductor ini dari segi perdagangan di antara Malaysia dan China pun meningkat. Sementara itu, peluang bertemu Presiden Xi Jinping dan menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai SCO 2025 dimanfaatkan sepenuhnya Datuk Seri Anwar untuk memperkukuh hubungan Malaysia dengan China. Laporan Ahmad Ashraf Abdul Rahman. Perdana Menteri menyatakan penghargaan kepada China kerana memberi ruang kepada Malaysia menyertai perbincangan SCO yang disifatkannya sebagai penting dan selaras dengan inisiatif tadbir urus global. Dengan perbincangan yang lebih mendalam dengan Presiden Xi Jinping dan Premier Li Qiang, tentunya tentang pembangunan infrastruktur, pelabuhan, AI dan hal-hal pendidikan, dan kerjasama dua hala yang harus kita tingkatkan untuk memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Namun kehadiran Datuk Seri Anwar di sidang kemuncak SCO itu menyalahkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di peringkat global. Perdana Menteri mengkritik PBB kerana gagal melaksanakan reformasi tadbir urus global. Malah beliau menyifatkan penindasan di Gaza sebagai contoh jelas kegagalan dunia menghentikan kekejaman itu. Orang bicara soal reform United Nations need to be more democratic, more representative, itu saja. Dan kemudiannya oleh kerana keadaan sistemnya begitu dan dia tak ada upaya menyelesaikan, jadi pengaruhnya kian mengecil. Jadi saya suarakan itu, dan baiknya itu kerana didengar oleh Susah Agung itu sendiri. Beliau berkata demikian kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan selama 4 hari ke China. Ditanya mengenai kemungkinan Malaysia akan menyertai SCO pada masa akan datang, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan memaklumkan tiada keperluan untuk berbuat demikian memandangkan peranannya tidak jauh beza dengan ASEAN. Untuk setakat masa ini kita tidak ada keperluan untuk, bagi pendapat saya itu sendiri, untuk kita menjadi anggota pertubuhan SCO tersebut, kerana SCO itu semua peringkat negara China dan membawa sampai ke ASEAN, Central Asia. Itu semua Central Asia punya grouping, dan kita dah ada ASEAN, dan ASEAN itu perlu diperkasakan lagi lah, dan kita boleh mengadakan hubungan baik antara ASEAN dan juga SCO sebagai blok dengan blok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengesahkan Li Qiang akan mewakili China pada sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur pada akhir bulan depan. Hubungan istimewa Malaysia dan China kini telah memasuki lembaran yang lebih erat dan kukuh atas dasar dan kepercayaan bersama, di samping meningkatkan hubungan dua hala dan kerjasama ekonomi kepada negara. Apa yang pasti, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China berjaya mengangkat isu Palestin pada sidang kemuncak SCO. Dari Beijing, China, Ahmad Ashraf Abdul Rahman, RTM. Angka kematian akibat gempa bumi di Afghanistan meningkat kepada lebih 1,400 orang, manakala lebih 3,100 orang cedera. Bencana terjadi semalam sebahagian besar yang melanda perkampungan terpencil termasuk di wilayah Kunar hingga mengakibatkan kemusnahan besar.
jumlah mangsa yang maut dan cedera dijangka terus meningkat kerana operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan pelbagai agensi. Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS memaklumkan gegaran berlaku 27 km ke timur laut Jalalabad, bampiran sempadan Pakistan. Penduduk di seluruh Pakistan dan utara India turut merasakan gegarannya. Kira-kira 20 minit selepas gempa pertama, satu lagi gegaran kecil 4.7 magnitud melanda wilayah berkenaan pada kedalaman 140 km. Sementara itu, hujan berterusan menyebabkan Sungai Yamuna di ibu negara India melimpah hingga melepasi paras bahaya. Sebahagian kawasan New Delhi ditenggelami air. Bencana turut mengakibatkan 1,000 kampung di negeri Punjab bersebelahan New Delhi terputus hubungan. Ribuan penduduk terpaksa mencari perlindungan di pusat bantuan. Dalam pada itu, pelepasan air yang berterusan dari India mengakibatkan Sungai Sutlej di Kasur, Pakistan mencatat paras air yang tinggi hingga melimpah. Tenis kejohanan terbuka Amerika Syarikat, bintang veteran Novak Djokovic yang memburu gelaran Grand Slam ke-25 akan menentang pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz dalam aksi separuh akhir. Djokovic, 38 tahun, mara ke separuh akhir terbuka Amerika buat kali ke-14 dalam karirnya selepas mengatasi pemain tuan rumah Taylor Fritz. Djokovic menang dalam pertarungan 4 set 6-3, 7-5, 3-6 dan 6-4 sekaligus melebarkan rekod kemenangan terhadap lawannya kepada 16. Djokovic turut menyamai rekod legenda tenis Jimmy Connors paling banyak membuat penampilan di separuh akhir terbuka Amerika Syarikat. Sementara itu, Alcaraz yang juga juara 5 kali Grand Slam tidak berdepan masalah untuk ke separuh akhir. Pemain berusia 22 tahun itu mudah mengatasi pilihan ke-20 dari Republic Czech, Jiří Lehečka. Dia menang 6-4, 6-2, 6-4 dalam pertarungan selama hampir 2 jam. Piala Dunia Rugby, pasukan rugby wanita Afrika Selatan lakar sejarah tersendiri apabila berjaya mara ke suku akhir buat pertama kali. Kejayaan diperoleh selepas menewaskan Italy dengan keputusan 29-24. Tonggak utama Springboks Women Ionela Zingolo yakin pencapaian itu akan membuka mata masyarakat terhadap kehadiran dan kemampuan pasukannya. Pada masa sama mengubah lanskap rugby yang didominasi lelaki dengan menarik lebih ramai wanita menyertai sukan berkenaan. Pasukan rugby wanita Afrika Selatan telah menunjukkan perkembangan ketara sejak 2018 di bawah kendalian jurulatih ketika itu, Stanley Raubenheimer. Dunia 10 berakhir di sini. Saksikan visual perarakan ketenteraan terbesar di China yang menonjolkan kehebatan aset tempur Republik itu. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum, selamat malam.